Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penonton FB Live Majlis Bani Alostar, juga kepada para penonton FB G2 dan juga FB SPRM. Kita bawakan kepada anda pada hari ini dua tokoh yang tidak asing untuk membicarakan berkaitan dengan integriti di dalam negeri Kedah Darul Aman. Jadi sebelum kita terus kepada perkara yang akan kita bicarakan, kita berhenti seketika untuk melihat berkaitan dengan intro kita. Sembang santai MBS, bukan sembang kosong nah. Sembang santai MBAS. Baik, kita kembali semula kepada para penonton sekalian. Seperti mana yang saya janjikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Kita bawakan kepada tuan-tuan hari ini dengan rasa sukacitanya dua tokoh yang tidak asing yang akan membicarakan berkaitan dengan integriti dalam kawasan negeri Kedah Darul Aman. Saya perkenalkan terlebih dahulu di sebelah kanan saya, Puan Balkis binti Abu Bakar. Beliau merupakan pengarah G2 daripada 2020 sehingga kini, dan beliau sebenarnya memang berpengalaman dalam berkaitan dengan pengurusan tadbir negeri selama 20 tahun, mempunyai kelulusan yang berkaitan pengurusan awam. Dan beliau antara tugas yang utama di dalam G2 ialah memberi panduan kepada semua pegawai dan kakitan kerajaan negeri Kedah dalam menjalankan operasi dan prosedur kerja secara sah, beretika dan berintegritas selaras dengan peraturan pegawai awam kelakuan data tertib 2007 dan Akta SPRM 2009. Wow, hebat. Dan seterusnya, tanpa melengkahkan masa, saya perkenalkan sahabat saya yang kedua. Beliau tidak asing bagi dalam kawasan Alostar. Beliau ialah Cik Ramli Supaat, penguasa kanan Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPR Kedah. Apa khabar tuan? Baik. Mempunyai pengalaman perkhidmatan selama 32 tahun. Pernah di Penang, di Pulau Pinang, di Cawangan Segamat, Batu Pahat, SPM Paham, Ketua Cawangan Langkawi, Sungai Petani, dan akhirnya di Alostar, di Alostar Kedah. Mempunyai kelulusan dalam Bachelor Social Science USM dan juga CIO. Baik. Saya kembali kepada persoalan yang pertama, Puan Balkis. Kalau kita tengok berkaitan dengan integriti, bila kita bercakap tentang integriti tuan-tuan dan puan-puan, tidak asing, kita perlu membicarakan berkaitan dengan G2 di negeri Kedah. Jadi sebagai permulaan, saya nak bertanyakan kepada Puan Balkis supaya boleh diceritakan sedikit bagaimana berkaitan dengan mungkin penubuhan G2 dan juga serba sikit latar belakang yang boleh dikongsikan dengan para penonton kita hari ini. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Tuan Moderator, Encik Bukhari, atas pengenalan diri saya sebentar tadi. Sebelum saya membicarakan lanjut tentang G2 dengan tuan-tuan dan puan-puan semua pada hari ini, saya ingin mengucapkan tahniah terlebih dahulu kepada Datuk Bandar terutamanya, Tuan SU dan seluruh warga kerja Majlis Bani Alostar yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan satu channel YouTube Warta Embas TV ni, yang menjadi satu medium untuk menyampaikan peranan dan fungsi jabatan. Dan hari ini kita berkesempatanlah untuk berkongsi, duduk bersama sembang santai dengan
wakil daripada SPRM dan juga G2 bersama-sama dengan Embas pada hari ini untuk membincangkan topik yang khusus berkenaan dengan integriti. Jadi setinggi-tinggi penghargaanlah kami ucapkan kepada Embas memberi ruang pada kami untuk menggunakan kelengkapan ataupun fasiliti yang ada di Embas TV ini untuk kita sama-sama kongsi topik kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan integriti penjawat awam. Okey, berbalik pada soalan Tuan Moderator sebentar tadi berkenaan dengan penubuhan G2, kita bermula dari arahan yang termaktub dalam Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 6 tahun 2013, yang mana dalam perkeliling itu merupakan satu arahan untuk menubuhkan satu unit integriti di semua agensi awam. Maksudnya semua jabatan dan agensi kerajaan perlu ada satu unit khas, iaitu unit integriti. Dan berpunca daripada perkeliling tersebut, satu kertas MMK telah diwujudkan, dan MMK yang bersidang pada 8 Januari 2014 telah meluluskan untuk penubuhan G2 ataupun yang dikenali sebagai nama panjangnya lah, Jabatan Integriti dan Tadbir Urus Negeri Kedah. Okey, dan pada ketika itu ia diarahkan untuk melaksanakan 6 fungsi integriti dengan kekuatan pada ketika itu hanya 6 kaki tangan yang warrant tetap lah. Dan sekarang kita dah berkembang, kita dah melebarkan sayap, di mana pada sidang MMK pada 2015 telah bersetuju untuk menubuhkan satu jawatankuasa yang dikenali sebagai Jawatankuasa Pemantauan dan Pemulihan Jabatan Agensi Kerajaan, yang kita kenali sebagai JKPP, yang dianggotai oleh 8 lagi anggota pentadbiran awam yang terlibat dalam pelbagai bidang ataupun kepakaran dalam pentadbiran awam negeri Kedah. So itu kekuatan kita sekarang ni, ada 6 staf bertaraf tetap, 6 kontrak dan juga 8 jawatankuasa yang dilantik khas dalam satu jawatankuasa untuk menilai ataupun memantau tadbir urus dan juga integriti pentadbiran awam. Itu sedikit sebanyaklah pengenalan awal. Baik. Satu penerangan yang ringkas dan padat, dan unjuran daripada penerangan daripada Puan Balkis tadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin bawakan tuan-tuan menjurus kepada sahabat saya, sahabat saya. Mungkin tadi berkaitan dengan integriti telah dijelaskan, G2 dan sebagainya, dan peranan G2 itu sendiri ada menyentuh tentang kesalahan dan hukuman. Jadi kita berbalik kepada tuan, mungkin boleh dijelaskan kepada para penonton kita hari ini berkaitan dengan definisi kesalahan dan juga hukuman yang mungkin berkait. Ya, terima kasih saudara moderator kita Tuan Bukhari daripada Embas. Juga ingin saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Embas dan juga G2 di dalam menjemput Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, khasnya di negeri Kedah ini, untuk sama-sama kita membincangkan berkaitan dengan isu-isu integriti. Kerana isu integriti ini merupakan salah satu aspek yang sangat dipentingkan. Ya. Maksudnya di sini aspek integriti ini sangat penting pada dewasa ini, pada sekarang ni, ya. Kalau kita lihat kepada definisi ataupun perkataan integriti itu sendiri, maka kalau kita lihat lawannya adalah tidak berintegriti, maka di situ perkara yang menghakis integriti itu salah satunya adalah rasuah. Ya. Maka demikian, kalau kita lihat isu rasuah yang berada di dalam negara kita ini, semakin hari ianya kelihatan semakin membimbangkan, namun ianya terkawal. Ya. Terkawal ini disebabkan oleh ada agensi yang menguatkuasakan undang-undang berkaitan dengan pencegahan rasuah.
Jadi agensi itu adalah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, yang mana agensi ini telah ditubuhkan untuk menguatkuasakan undang-undang berkaitan dengan siasatan dan juga aktiviti-aktiviti pencegahan rasuah di dalam negara ini. Yang pada tahun 1967 telah ditubuhkan agensi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ini, dan juga setiap tahun pada 1 bulan Oktober kita meraihkan ulang tahun penubuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Maka pada tahun ini, pada 1 hari bulan 10, kita telah menyambut ulang tahun yang ke-56 SPRM, penubuhan SPRM. Baik. Secara tidak langsung, tuan-tuan dan puan-puan penonton sekalian, moderator dan ahli panel, rasuah ini secara definisinya kita boleh melihat, kalau kita mengikut pada perundangan, perundangan ini kita melihat bahawa penerimaan dan pemberian suapan. Apakah yang dikatakan sebagai suapan? Bertujuan supaya seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Tugas rasmi ini merupakan kata kunci. Seandainya kita melakukan sesuatu kerja di jabatan-jabatan tertentu yang mana kita mempunyai kuasa, tetapi kita salah gunakan kuasa tersebut untuk kepentingan diri, maka itu merupakan definisi mengikut perundangan berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan perkataan rasuah itu. Jadi di sini, di dalam aspek ataupun pendefinisian ini terdapat juga elemen-elemen yang mana boleh kita takrifkan ianya merupakan satu bentuk rasuah, iaitu pertama mesti adanya pemberi, pemberi, dan juga mesti ada yang menerima berkaitan dengan sebarang bentuk rasuah. Dan juga apakah bentuk-bentuk yang suapan ataupun rasuah yang diberikan ataupun yang diterima, itu merupakan perkara-perkara yang boleh dikaitkan berkaitan dengan secara langsungnya kesalahan rasuah itu. Dan juga mens rea ataupun niat jahat, niat jahat untuk memperdayakan prinsipal misalnya. Ini merupakan elemen-elemen yang ada di dalam sesuatu kesalahan rasuah itu boleh diklasifikasikan untuk disiasat di bawah Seksyen 16, Seksyen 17, 18 dan Seksyen 23. Itu merupakan antara perkara-perkara atau elemen-elemen yang penting yang boleh kita rujuk untuk mendefinisikan rasuah itu. Baik, untuk kesalahan-kesalahan yang mana ia termaktub di dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah tahun 2009, kesalahan utama adalah Seksyen 16, Seksyen 17, Seksyen 18 dan Seksyen 23. Ini kesalahan-kesalahan utama. Bagi kesalahan di bawah Seksyen 16, mana-mana orang awam. Bagi Seksyen 17 misalnya adalah berkaitan dengan mereka yang memberi, khasnya untuk pegawai-pegawai kerajaan. Yang mana seandainya berlakunya kesalahan ataupun perbuatan rasuah yang dilakukan oleh pegawai kerajaan, maka seksyen yang diperuntukkan khas untuk mereka adalah di bawah Seksyen 17A bagi pegawai kerajaan yang menerima rasuah. Bagi mereka yang memberi kepada pegawai kerajaan, maka Seksyen 17A akan dikenakan kepada mereka yang memberi rasuah kepada pegawai kerajaan. Bagi kesalahan di bawah Seksyen 18, kesalahan memalsukan dokumen, kesalahan melakukan tuntutan palsu, maka itu termaktub di bawah kesalahan di bawah Seksyen 18. Mana-mana kesalahan-kesalahan ini juga merupakan salah satu kesalahan utama. Bagi kesalahan yang keempat, iaitu kesalahan di bawah Seksyen 23, mereka-mereka yang menyalahgunakan kuasa, diberikan kuasa sebagai mereka yang meluluskan tender misalnya, memberikan tender tersebut kepada syarikat-syarikat yang mana dia ada kepentingan. Jadi ini merupakan satu kesalahan yang boleh disiasat di bawah Seksyen 23. Itu antara 4 kesalahan utama yang mana kita pegawai SPRM ataupun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah akan menjalankan tindakan siasatan. Baik. Untuk menjawab dari segi hukuman yang diperuntukkan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ini, nilai denda yang akan dikenakan adalah sebanyak 5 kali nilai suapan. Begitu juga dengan penjara maksimum 20 tahun. Itu merupakan hukuman-hukuman yang telah diperuntukkan seandainya mereka-mereka pesalah-pesalah ini disabitkan dengan hukuman di mahkamah. Seandainya mahkamah akan menyabitkan hukuman
bersalah ini, maka mahkamah akan memberi hukuman mengikut peruntukan yang disediakan oleh Akta Sunjaya Perkara Rasuah, iaitu 5 kali nilai suapan dan juga maksimum penjara selama 20 tahun. Jadi itu antara perkara yang dapat menjawablah soalan yang pertama daripada moderator. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penjelasan tadi dengan jelas menerangkan ada 4 kesalahan utama di bawah Seksyen 16, 17, 18. Dan bila ada kesalahan, ada dia punya hukuman. Hukuman yang masuk dalam mahkamah, kemudian diperuntukkan apa-apa kesalahan di bawah bidang kuasa akta tersebut. Baik, bila ada kesalahan, bila ada hukuman, dia sudah tentu tidak lari daripada pengurusan aduan. Jadi saya nak kembali kepada Puan Balkis. Tadi Puan Balkis ada menyentuh tentang G2 mempunyai beberapa teras. Dan salah satu teras yang saya nak kaitkan tadi dengan Cik Ramli jelaskan tadi, pengurusan aduan. Jadi mungkin daripada aspek tersebut, mungkin Puan Balkis boleh terangkan sedikit kepada penonton kita yang sekarang ni, Cik Betul. Silakan. Baik. Terima kasih Cik Buhari. Berkenaan dengan salah satu teras G2 iaitu pengurusan aduan. Kita di G2 kita terima maklumat, kita uruskan maklumat yang kita terima ni dalam pelbagai bentuk lah. Macam-macam yang sampai di G2 sekarang ni, macam-macam isu dan macam-macam bentuk aduan yang sampai lah. Maksudnya bukan setakat dulu kita dapat melalui panggilan telefon saja. Sekarang ni dah ada komunikasi melalui WhatsApp. Ada juga yang masuk melalui komen-komen di FB G2 sendiri, FB rasmi. Ada juga yang melalui surat-surat layang masih lagi wujud. Ada lagi laporan yang kita terima daripada SPRM sendiri, laporan SPRM, dan juga lain-lain medium lah. Dan terbaru ni medium di media sosial, kadang-kadang tu kita sendiri yang pick up lah isu yang mungkin sedang trending di media-media sosial, TikTok, FB dan sebagainya lah. Jadi itu adalah peranan G2 untuk memantau isu-isu yang timbul di dalam pelbagai media lah. Termasuk selain daripada surat rasmi ataupun aduan rasmi yang kita terima melalui medium yang rasmi tadi saya sebut tu. Jadi bagaimana kita di G2 ni handle aduan yang kita terima, atas nasihat SPRM juga kita telah memperbaiki ataupun menilai semula cara kita terima ataupun kita tapis aduan yang kita sampai di G2 lah. Sebelum ni kita anggap semua tu sebagai satu aduan, tapi atas nasihat, khidmat nasihat kita terima daripada pihak SPRM sendiri, semua surat ataupun berita-berita yang kita terima kita anggap sebagai satu maklumat lah. Maklumat yang kita terima sebab ia belum lagi officially terbukti sebagai satu kesalahan ataupun aduan yang boleh kita ambil tindakan. Kadang-kadang tu orang seronok-seronok je nak hantar surat layang, kata kat orang ni, kata kat orang tu. Jadi antara tugas ataupun cabaran utama kita di G2 ni untuk menapis maklumat tu, yang mana yang kita boleh treat ataupun layan dia sebagai satu aduan yang sahih ataupun tidak, itu ada tanggungjawab di bawah Jawatankuasa yang saya sebut sebentar tadi lah, JKPP, Jawatankuasa Pemantauan dan Pemulihan Jabatan atau agensi lah. Jadi apa fungsi Jawatankuasa ni adalah untuk pertamanya menilai dulu maklumat yang kita terima tu sama ada tak asas untuk kita nak teruskan siasatan. Kadang-kadang disebut tentang sipolan dengan sipolan ni di jabatan tertentu, tetapi sipolan tu tak ada pun di jabatan tu, dah berhenti kerja ataupun sebenarnya di jabatan yang lain dan sebagainya. Jadi itu adalah tapisan awal lah. Selain daripada itu, Jawatankuasa ini berperanan untuk melihat dalam bidang tugas masing-masing, seperti yang disebut oleh ahli panel kita sebentar tadi, aduan yang berkaitan dengan kesalahan yang terkait dengan pejabat awam ni ada 4 lah yang utamanya di bawah Seksyen 16, 17, 18 dan 23. Okey, saya suka takrifkan sebagai ABCD lah, senang ingat. Jadi ambil
beri klaim palsu C dan ataupun salah guna kedudukan D. Jadi keempat-empat aduan ini jika kita terima, kalau A dengan B tu clear cut lah, kita akan salurkan maklumat tu kepada agensi berkuat kuasa lah, especially SPRM. Sebab di G2 kita tidak ada sumber atau punca kuasa untuk handle isu yang berkaitan dengan jenayah A dan B tadi lah, ambil ataupun beri rasuah. Bagaimanapun untuk klaim palsu dan juga kesalahgunaan kedudukan, yang ni boleh sama ada dihandle ataupun diuruskan di peringkat jabatan masing-masing, jabatan yang terlibat, ataupun kita kalau kes yang lebih berat kita akan salurkan ke agensi berkaitan jugalah, agensi berkuat kuasa. Okey, apa kesalahan yang sering ataupun yang sangat terkait rapat yang memang handle by G2 ataupun tidak melalui SPRM lah. Itu adalah contohnya kita selalu dengar lah, kesalahan yang sangat popular lah agaknya adalah ketidakhadiran dalam waktu kerja lah. Kita panggil kerusi bersawang. Itu term yang glamour lah di peringkat JPA dan juga di jabatan yang mengendalikan isu tata tertib. Kerusi bersawang maksudnya kerusi ada tapi sawang dia yang penuh. Sebabnya tuan tubuh tu tak ada di tempat. Mungkin punch card dia perfect. Punch card dia 8 to 5 sentiasa lengkap, tetapi sebenarnya ada orang yang tolong punch. Jadi ini adalah antara isu yang ataupun aduan yang kita terima yang memang handle ataupun G2 terpaksa hadapi dan juga uruskan di peringkat jabatan lah. Yang ni tak terlibat. Kita akan serah pada agensi SPRM atau sebagainya lah. Okey, selain pada tu keterhutangan yang serius, itu antara isu-isu yang menjurus ke arah pelibatan ataupun tugas G2 untuk menyiasat lah. Sebab ianya akan lead kepada keterhutangan yang serius ni. Kalau ikut tu ianya taklah seserius mana. Kadang-kadang tu orang kata pandai-pandai lah dia manage kan dari segi pendapatan dan juga perbelanjaan. Akan tetapi ianya akan memberi ruang ataupun peluang kepada pegawai ataupun penjawat awam berkenaan yang sentiasa berada dalam keterhutangan yang serius ni untuk melakukan aktiviti yang tidak bermoral lah, yang mungkin menjurus kepada pengambilan rasuah ataupun cara macam mana dia nak dapatkan extra income untuk tampung keterhutangan dia yang serius itulah. Jadi dia akan membuka ruang dan peluang kepada satunya rasuah, keduanya menjalankan kerja di kerja luar lah. Itu bukan salah satu larangan dalam tata kelakuan pentadbiran awam juga. Dan ini akan memberi ruang untuk, dan saya tak nafikan memang dalam dunia sekarang ni yang mana kita perlukan kepada extra income selain pada gaji hakiki. Akan tetapi jika ia melibatkan salah laku di jabatan, maksudnya menggunakan aset-aset jabatan, menggunakan penggunaan telefon ataupun talian internet di jabatan, menggunakan waktu kerja masing-masing, ini akan jatuh kepada satu kesalahan ataupun tindakan yang boleh diambil di bawah G2 lah. Okey, dan antara yang glamour sekarang ni lah, walaupun tak elok untuk disebut, tapi saya terpaksa kongsi juga dengan penonton semua, adalah gangguan seksual. Ini adalah salah satu macam nak kata trending lah sekarang ni. Bila kita wujud di satu jabatan, lagi kita dengar di jabatan lain pun akan wujud juga kisah-kisah yang sama. Sebab kita kena faham kadang-kadang benda ni mungkin dah lama berlaku di satu-satu jabatan, akan tetapi tak ada siapa yang berani untuk bersuara lah. Tapi sekarang ni sebab sejak G2 sering untuk memberi ceramah ataupun mengetengahkan isu ini di dalam medium yang bersesuaian, ramai jabatan ataupun ramai penjawat awam yang merasa terkesan ataupun terkilan sebelum ini dah mula berani untuk tampil untuk memberi aduan lah, untuk menyatakan salah laku yang berlaku di sekeliling mereka lah. Jadi kita nampak semakin lama semakin
timbullah isu yang terbaru ni, dan ianya merupakan satu kesalahan yang dipandang berat jugalah oleh pihak JPA especially. Itu antara yang saya boleh kongsilah, tata cara kita menguruskan maklumat sehingga kita mengambil satu tindakan penyiasatan, iaitu pengesanan dan pengesahan. Baik, satu penjelasan kali ini lebih lancar dan panjang. Dia bermula dia speed. Dia speed tu dia ada. Jadi bila kita lihat dari segi pengurusan aduan berkaitan dengan G2, kita dijelaskan tadi, diterangkan tadi berkaitan pengurusan yang apa yang dihandle dan tidak dihandle. Ada 4 perkara, 2 perkara yang menjurus kepada perkara jenayah, yang itu diserahkan kepada sahabat kita. Dan berdasarkan kepada pengurusan aduan yang diceritakan tadi, saya tertarik kepada Cik Ramli pula, Tuan Ramli, berkaitan dengan kalau di sini ada pengurusan aduan, tata cara dan sebagainya dijelaskan tadi, mungkin ada kaedah laporan kepada pihak SPRM. Itu yang penting, yang kita perlu, para penonton ingin ketahui. Tapi sebelum dijawab, kita berhenti sebentar untuk melihat iklan yang akan dipaparkan sebentar lagi. Sembang santai MBS, bukan sembang kosong nah. Sembang santai MBAS, dan sembang kosong nah. Sembang santai MBAS, dan sembang kosong nah. Kita kembali ke sembang santai hari ini. Tadi sebelum kita berhenti rehat, saya mengutarakan kaedah laporan yang dilakukan kepada pihak SPRM. Dan untuk tujuan itu, saya kembali kepada Tuan Ramli untuk menjelaskan kepada para penonton kita hari ini. Alhamdulillah, hari ini ramai. Sila. Ya, terima kasih Tuan Moderator. Sebenarnya untuk melapor kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah berkaitan dengan isu-isu rasuah ataupun maklumat-maklumat berhubung dengan kegiatan rasuah ini merupakan salah satu perkara yang amat dititik beratkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Kerana apa? Kerana kita SPRM ini memerlukan kerjasama daripada semua orang, supaya seandainya mereka mempunyai maklumat ataupun tahu berkaitan dengan isu-isu rasuah yang berlaku, hendaklah membuat laporan ataupun membuat pengaduan kepada SPRM yang terdekat. Kerana apa? Tujuan sebenarnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ini adalah untuk melihat bahawa setiap warga negara di dalam negara ini mengamalkan suatu nilai-nilai yang murni, dan nilai yang kita lihat penting pada masa sekarang ini adalah integriti. Kita mahu melihat bahawa negeri Kedah khasnya bebas daripada gejala jenayah rasuah ini. Tugas untuk menyiasat, melakukan aktiviti pencegahan rasuah ini bukanlah tugas eksklusif SPRM. Bukan tugas eksklusif pegawai SPRM. Kita perlukan kerjasama. Tanpa kerjasama daripada orang awam, daripada mana-mana penjawat awam, daripada mana-mana yang bertugas di sektor-sektor GLC, swasta dan sebagainya, tanpa mereka membuat aduan dan laporan, kita tidak dapat nak melaksanakan tugas kita sebagai pegawai SPRM, sebagai pegawai yang menguatkuasakan undang-undang ini dengan lebih efektif. Oleh yang demikian, keperluan untuk melapor adalah sangat dititik beratkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Baik, cara bagaimana hendak melapor, kita
Kedah ini, ya tuan-tuan sidang penonton sekalian, ada tiga pejabat, ya. Pertamanya di Alustar, iaitu di bangunan persekutuan. Di sebelah pejabat Sada tu ada bangunan persekutuan dan itu merupakan pejabat operasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Negeri Kedah. Ya. Mana-mana pegawai atau mana-mana orang yang ingin buat laporan, sila datang ke pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah di Alustar ini. Jangan takut, ya, untuk mengadu. Jangan takut untuk membuat laporan, ya. Di sebalik itu, kita ada lagi dua cawangan. Cawangan yang pertama adalah di Langkawi, ya, di bangunan Lada. Ya. Dan cawangan yang kedua adalah di Sungai Petani. Sungai Petani ini cawangan di Jalan Lapangan Terbang. Ya. Jadi, yang keempat adalah Information Center ataupun Pusat Informasi di Kulim. Ya. Jadi tuan-tuan, orang-orang perseorangan, orang-orang awam masyarakat, ya, yang mempunyai maklumat-maklumat berkaitan dengan isu rasuah, bolehlah datang ke pejabat ini untuk membuat aduan dan juga memberikan maklumat berkaitan dengan isu-isu rasuah. Ya. Secara tidak langsung ada juga email, ada juga laman web. Ya. Kalau tuan-tuan tidak mahu datang ke pejabat SPRM, boleh masuk ke laman web di www.sprm.gov.my. Di situ, di dalam web ini ada ruangan untuk membuat aduan. Ya. Di mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sidang penonton boleh just masukkan nama, nak masuk nama pun tak ada masalah. Kemudian type dan juga hantar maklumat-maklumat berkaitan dengan aduan yang tuan-tuan dan puan-puan ingin berikan. Ya. Secara tidak langsung juga ada juga beberapa cara-cara lain. Ya. Boleh telefon. Ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian, sidang penonton sekalian, untuk menelefon pejabat SPRM Negeri Kedah di Alustar ini, nombor telefon 04700 1880 ataupun 1881. Ya. Jadi itu di SPRM Alustar. Kalau di Sungai Petani 044213 400. Kalau di Langkawi 049668 691. Itu merupakan cara bagaimana kita nak membuat aduan dan juga laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Kalaulah tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian mempunyai kontak yang rapat dengan pegawai-pegawai SPRM, just bagi jumpa dengan pegawai-pegawai SPRM itu secara privacy dan sebagainya, dan bolehlah untuk memberikan maklumat-maklumat dan juga aduan-aduan. Okey. Di sini ada dua perkara yang ingin saya kategorikan, ya. Pertama, maklumat, dan yang kedua, aduan. Aduan ini adalah secara official, secara rasmi. Puan-puan, sidang penonton sekalian, mereka-mereka yang mempunyai maklumat yang terlibat secara langsung, maka bolehlah membuat aduan secara rasmi di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Seandainya yang keduanya tadi adalah maklumat. Maklumat ini berdasarkan yang mana tuan-tuan, puan-puan dan sidang penonton sekalian yang tidak terlibat secara langsung. Adakah ianya merupakan hearsay evidence dan sebagainya, hearsay punya information, tuan-tuan boleh salurkan juga, dan tindakan dilakukan, operasi dilakukan berkaitan dengan maklumat ini adalah dengan menjalankan perisikan. Ya. Dan tugas-tugas perisikan ini dibuat oleh bahagian perisikan. Jadi ada dua perkara yang berbeza, sama ada aduan secara rasmi ataupun cara maklumat yang boleh dilaksanakan tindakannya melalui aktiviti perisikan. Ya. Jadi bolehlah berhubung dengan pejabat ataupun mana-mana pegawai di Suruhanjaya Pencegahan Rasuah untuk melapor perbuatan ataupun kesalahan jenayah rasuah ini. Itu antara cara-cara je lah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita semakin mendalam berkaitan dengan laporan yang tadi telah pun dijelaskan oleh Tuan Ramli. Dan tidak asing bagi kita semua, sebagaimana yang tuan-tuan sedia maklum, satu laporan adalah bertujuan untuk memantapkan integriti. Baik, saya kembali kepada Puan Balkis, susulan daripada penerangan daripada Tuan Ramli tadi. Bagaimana apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak G2, terutamanya dalam hal untuk memperkasa integriti? Sebab tadi telah disebutkan kaedah laporannya. Laporan itu bertujuan antaranya ialah untuk memantapkan integriti.
Dan mungkin Puan Maliki boleh menjelaskan kepada para penonton kita pada hari ini bagaimana untuk memperkasa integriti dan tata kelola ni. Sila. Terima kasih Cik Buhari. Yang dihormati ahli panel kita, Tuan Ramli. Di G2 kita salah satu lagi tadbir urus yang sering kita mainkan adalah berkaitan dengan tadbir urus. Tadbir urus integriti yang mana kita melaksanakan program ataupun aktiviti untuk memperkasakan integriti dengan jabatan-jabatan melalui kolaborasi yang kita namakan untuk tahun ini, kita panggil dia rakan strategik. Rakan strategik bersama jabatan-jabatan, yang mana salah satunya adalah kita mendidik masyarakat seperti mana SPRM ada satu unit khas pendidikan masyarakat. Kita menggunakan kolaborasi kita bersama dengan SPRM ini untuk memberi kesedaran. Itu yang pertamalah, tugas kita yang pertama di situ adalah kita beri dulu kesedaran ataupun kita didik dulu masyarakat, terutamanya penyewa awam, dalam isu-isu berkaitan terkait dengan integriti dan salah laku penyewa awam. The do and the don'ts yang termaktub dalam peraturan-peraturan dan tata kelakuan penyewa awam, yang mana diguna pakai untuk semua penyewa awam. Dan di kalangan PBT pula dia ada sendiri punya tata cara kelakuan dan peraturan awam yang patut dipatuhi oleh pihak PBT yang di-endorse oleh majlis masing-masing lah, board masing-masing. Jadi berdasarkan itu peraturan dah ada, SOP dah ada. Jadi kadang-kadang kita ni sentiasa mudah lupa. Jadi apa yang kita sering lakukan di situ adalah untuk memperingatkan, saling memperingatkan dan menasihatilah. Okey, selain daripada, sebab orang dulu ingat G2 ni kerja dia tangkap orang saja. No? Kalau G2 masuk tu semata-mata mesti ada kes yang nak cuba cari salah jabatan tersebut ataupun dah ada kes aduan yang diterima berkenaan dengan jabatan tersebut. Sebenarnya itu adalah tanggapan yang agak salah. Sebab kadang-kadang kita masuk ni, G2 masuk ke satu jabatan adalah tujuannya untuk beramah mesra, sembang santai seperti ini, seperti sembang santai integriti, dan cuba mencari apa SOP di jabatan yang mungkin kurang dipatuhi, dan kita akan memberi nasihat dengan memberikan juga cadangan untuk penambahbaikan berdasarkan kepada apa yang kita dah tengok ataupun best practice yang ada di jabatan-jabatan lain yang telah kita lawati. Okey, itu satu dari segi pendidikan. Keduanya, jika kita dah tegur, kita dah bagi nasihat, kita dah tunjuk cara untuk menambah baik, tetapi jika masih lagi wujud ketidakpatuhan kepada peraturan ataupun berlakunya aduan terhadap isu-isu integriti di jabatan berkenaan, maka di situ kita akan mula ambil tindakan lah. Jadi kita tegur dulu, kalau tak berkesan juga teguran itu masih lagi berlaku, maka kita terpaksa untuk meneruskan dengan siasatan dan juga tindakan lanjut. Okey. Cara kita nak mendidik, selain daripada kita pergi melakukan road tour untuk memberi ceramah dan sebagainya, dan juga memenuhi jemputan-jemputan ceramah daripada jabatan-jabatan berkaitan dengan integriti, kita ada forum ataupun medium mesyuarat JA peringkat negeri dan juga kebangsaan, yang mana medium ini memberikan ruang untuk kita bermesyuarat dengan semua jabatan di bawah pentadbiran negeri Kedah untuk menimbulkan isu ataupun masalah atau aduan yang diterima yang timbul di jabatan masing-masing lah. Okey. Itu pemantauan dari segi secara berkala melalui mesyuarat JA. Yang ketiganya, kita juga melaksanakan persijilan ABMS.
di peringkat SUK. Dan yang terkini kita mengadakan plan anti rasuah negeri Kedah yang mana merupakan satu penjenamaan bagi organizational anti corruption plan yang mana diwajibkan untuk diadakan ataupun diwujudkan di semua jabatan dalam pejabat awam lah, pentadbiran awam lah. Okey. Di Kedah ni kita jenamakannya sebagai Plan Anti Rasuah Negeri Kedah, yang mana kita mulakan dengan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah dululah, yang mana ada 12 jabatan di bawahnya. Jadi plan ini merupakan manifestasi kerajaan lah, negeri dalam membenteras insiden rasuah, salah guna kuasa serta penyelewengan lah. Ini selaras dengan NACP ataupun di peringkat persekutuan di bawah National Anti Corruption Plan. Ianya adalah selari dan bertepatan lah. Maksudnya kerajaan negeri juga menggunakan pakai model ataupun strategi yang telah dibangunkan di peringkat persekutuan untuk kita guna pakai dan kita adun mengikut keperluan di peringkat negeri lah. Okay, dan saya difahamkan di pihak Embas pun telah ada plan anti rasuah Embas yang tersendiri, dan saya ucapkan tahniah lah. Dan kita di peringkat G2 sentiasa akan memantau dan juga memberi sokongan serta tunjuk ajarlah jika perlu bagi mana-mana jabatan yang ingin membangunkan plan anti rasuah masing-masing, dan kita akan berikan khidmat nasihat sehingga terhasilnya plan anti rasuah bagi setiap jabatan dalam negeri Kedah ni. Dan terbaru kita telah berusaha bekerjasama dengan daerah Kulim yang mana kita menghasilkan satu plan anti rasuah negeri Kedah bagi peringkat Kulim untuk pentadbiran tanah, pentadbiran daerah dan juga PBT secara serentak. Ianya dalam usaha untuk dimurnikan dan insya-Allah mungkin akan dapat dilancarkan pada awal tahun hadapan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila saya dengar tu rupanya banyak usaha-usaha telah pun dijalankan bagaimana untuk memantapkan integriti dan tata kelola di negeri Kedah. Jadi turutan daripada sembang kita pada pagi hari ini, saya dapati ada sesuatu kelompangan sekiranya saya tak bertanya kepada sesuatu yang lebih penting kepada Tuan Ramli. Setelah kita diimbau kepada tadi berkaitan dengan definasi, penjelasan bagaimana nak melapor, tetapi persoalan yang seterusnya ialah berkaitan dengan ganjaran yang mungkin kita perlu jelaskan sedikit. Ganjaran kepada pengadu dan ganjaran kepada orang yang berkaitan. Jadi ganjaran kepada penjawat awam adalah salah satu dia. Yang kedua, ganjaran mengenai pemberi maklumat. Jadi turutan daripada itu, saya serahkan kepada Cik Ramli untuk menjelaskan kepada para hadirin sekalian berkaitan dengan perkara ini. Silakan. Kalau kita lihat mereka-mereka yang ingin membuat aduan dan laporan kepada mana-mana agensi penguatkuasa undang-undang, biasanya mereka memikirkan apakah perkara ataupun benefit yang mereka akan dapat. Pada kebiasaannya bagi kes-kes rasuah ni, mereka-mereka yang membuat aduan dan juga yang terlibat di dalam memberi pengaduan ini kadang-kadang mereka-mereka ni adalah accomplice. Accomplice ni bermakna rakan sejenayah. Dan masalah timbul seandainya mereka membuat aduan, wujud ugutan dan sebagainya. Jadi ini merupakan hazard ataupun kekangan-kekangan yang mana seandainya mereka membuat laporan kepada SPRM ataupun mana-mana agensi penguatkuasa undang-undang, mereka akan dipulau dan sebagainya. Namun demikian, ada bentuk-bentuk mekanisme yang tertentu yang mana agensi penguatkuasa undang-undang, khasnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, bertindak untuk menaikkan motivasi mereka supaya mereka ini boleh memihak kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah bagi melaporkan
mana-mana maklumat ataupun aduan berkaitan dengan isu rasuah. Ya. Apa yang ingin saya jelaskan ataupun ingin saya sampaikan pada penonton, pada tuan-tuan yang berada di luar ini, sebenarnya tanggungjawab kita untuk melaporkan mana-mana kegiatan yang salah dari segi undang-undang, khasnya dalam aspek rasuah dan integriti ini, maka tuan-tuan dan mereka-mereka yang mendengar di luar sana mesti bertanggungjawab untuk melapor pada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, agensi yang menguasakan kaitan kes-kes berkaitan dengan siasatan rasuah. Namun demikian tuan-tuan, untuk motivasi sebagaimana yang ditanya oleh tuan moderator ini, ada ganjaran-ganjaran yang tertentu yang mana boleh dicadang dan disokong untuk diberikan kepada mereka-mereka yang melapor berkaitan dengan mana-mana maklumat dan juga aduan-aduan berkaitan dengan rasuah. Ya. Mengikut keliling pada tahun 2011 oleh Ketua KSN, Ketua Setiausaha Negara, reward yang dicadangkan ataupun yang dibenarkan adalah dolar to dolar, ya, ringgit to ringgit. Let's say kalau dia membuat aduan berkaitan dengan suatu kes rasuah yang mempunyai nilai 10,000, maka boleh dicadangkan supaya ganjaran diberikan kepada pemberi maklumat ataupun pengadu tersebut sebanyak dengan nilai yang dilaporkan. Ya. Namun demikian, ada mekanisme-mekanisme yang tertentu yang mana para panel, mereka-mereka yang menilai jawatan kuasa berpuas hati dan kes itu disabitkan di mahkamah. Ya. Kalau kita nak bagi saja maklumat tersebut dan kita berharapkan kepada ganjaran, tidak dibenarkan. Ya, dia harus disabitkan di mahkamah terlebih dahulu dan wujudnya mereka-mereka yang membuat penilaian dan mereka-mereka yang ada dalam jawatan kuasa menilai untuk memberi ganjaran tersebut. Dan biasanya itulah antara ganjaran-ganjaran yang dibenarkan mengikut perkeliling, mengikut perundangan ataupun peraturan. Ya. Dan juga ganjaran-ganjaran ini sebenarnya bersifat untuk memotivasikan mereka-mereka yang membuat aduan. Ya. Khasnya kalau penjawat awam. Kalau penjawat awam ini kalau diberi ganjaran-ganjaran seperti sijil penghargaan misalnya, boleh dengan sijil penghargaan itu boleh diberi kenaikan pangkat dan sebagainya dalam mana-mana jabatan, maka itu merupakan salah satu daripada motivasi untuk mana-mana penjawat awam buat laporan berkaitan dengan isu rasuah di jabatan mereka. Jadi ini merupakan salah satu daripada perkara-perkara yang dilaksanakan oleh SPRM. Ada juga ketika yang mana mereka-mereka yang terlibat dengan mana-mana aduan dan juga kesalahan-kesalahan rasuah ini tidak mahu melapor. Contohnya bagi kes Seksyen 17B misalnya, pegawai-pegawai penjawat awam ini ditawarkan rasuah misalnya daripada mereka-mereka yang berada di luar misalnya. Mereka ini tidak sudi untuk melapor. Tidak mahu menyahut seruan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah supaya melapor untuk mendapat ganjaran. Untuk mendapat ganjaran yang halal. Kalau kita tengok daripada istilahnya, kalaulah kita mengambil rasuah misalnya, maka itu merupakan sesuatu yang haram dari sisi agama. Namun demikian, kalaulah kita diberi ganjaran yang halal itu, maka ini tidak dikategorikan sebagai suatu punca rezeki yang haram. Maka dari situlah keperluan untuk melapor kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah diperlukan, sangat-sangat dititik beratkan kepada mereka-mereka yang bertugas di sektor-sektor kerajaan khasnya. Seandainya kalau tidak melapor misalnya, ada seksyen ataupun kesalahan yang mana pegawai tersebut seandainya disiasat di bawah Seksyen 17A menerima rasuah, pada masa yang sama boleh juga diambil tindakan di bawah Seksyen 25 misalnya. Gagal melapor. Gagal melapor ini denda dia 100,000, tuan-tuan. Ya, tinggi nilainya. Maka dari situ tuan-tuan, kita sebagai penjawat awam khasnya, mereka-mereka yang berada sedang menonton ini, hendaklah mengambil inisiatif untuk membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Ya. Kalau orang awam itu, kalau gagal melapor, nilai denda dia tak banyak, dalam 10,000. Ya. Maka demikian, itu merupakan antara ganjaran-ganjaran. Bagi mereka yang buat aduan, misalnya orang awam, itu terpulang kepada pegawai penyiasat ataupun pegawai yang mengendali. Seandainya kes itu disiasat, boleh disiasat aduan ataupun maklumat tersebut, kemudian di mana kes tersebut dibawa ke mahkamah dan akhirnya disabitkan, maka pegawai penyiasat boleh membuat recommendation berdasarkan kepada peruntukan peraturan tadi.
Ya, sama je. Tapi bagi mereka-mereka yang bertugas di jabatan kerajaan ni ada nilai-nilai yang nilai tambah misalnya untuk dia naik pangkat kan, mendapat pengiktirafan daripada jabatan-jabatan tersebut, dan mereka mungkin akan diberi anugerah, misalnya anugerah daripada G2 misalnya, anugerah integriti tahun 2023 misalnya, jatuh kepada sekian-sekian sebulan-sebulan, jadi jabatan mana. Jadi ini memang satu perkara-perkara yang sentiasa dititik beratkan, sentiasa ada ya, untuk mana-mana pegawai kerajaan, mana-mana orang awam untuk melapor kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah khasnya berhubung dengan isu-isu rasuah. Ya. Jangan kita diamkan sahaja. Seandainya tahu dan ada tanggungjawab untuk melapor, maka datanglah ke saluran-saluran tertentu untuk membuat laporan kepada SPRM. Sebenarnya ini merupakan tanggungjawab setiap warga Kedah. Ya. Seandainya ada tahu dan sebagainya, laporlah kepada mana-mana agensi penguatkuasa untuk kita melihat bahawa suatu hari nanti Kedah ini, negeri jelapang padi ini, bebas daripada jenayah rasuah. Itu saja. Oi, takut bila mendengar tu, semangat tiba-tiba datang. Macam mana kita nak membersihkan negeri Kedah ini, kalau boleh kita nak melupuskan rasuah dalam negeri kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita rungkai berkaitan dengan integriti dan juga berkaitan dengan rasuah sebagaimana telah dijelaskan oleh dua ahli panel yang memang tidak asing dalam bidang integriti dan juga rasuah, rasanya kita sudah pergi ke peringkat yang seterusnya. Kita seharusnya pergi ke peringkat yang seterusnya untuk berani ke hadapan seperti mana yang telah dinyatakan oleh Tuan Ramli tadi, bukan untuk memburu ganjaran tetapi untuk memantapkan dan juga memantapkan integriti dan tata kelola integriti. Baik, sebelum kita beredar, Puan Balkis, saya rasa tidak manis sekiranya kita tidak memberi apa-apa buah kepada penonton kita. Mungkin di akhir untuk sebelum kita beredar, untuk apa-apa nasihat ataupun pesanan kepada para penonton kita, Puan Balkis. Baik, terima kasih Cik Bahari. Buah last tu. Buah last Cik Bahari kata dari G2. Integrity is about doing the right thing when no one is watching. Maksudnya orang tak tengok kita pun, kita sentiasalah untuk terus melakukan perkara yang berintegriti ataupun apa yang betul dan apa yang sepatutnya lah. Okay? Itu yang pertama. Dan sebagai penjawat awam, matlamat akhir kita adalah berpencen dalam keadaan yang selesa, tanpa apa-apa tanpa apa aduan lah, tanpa tindakan undang-undang, tata tertib ataupun dari SPRM lah. Sebab kalau melibatkan SPRM ni, walaupun kita dah pencen dengan tenangnya tanpa tindakan tertib, jika masih lagi ada yang terkait dengan tingkah laku kita semasa kita masih menjadi penjawat awam, SPRM masih lagi mempunyai kuasa untuk melakukan sabitan lah terhadap perbuatan kita yang terdahulu. Jadi saya harap dan saya doakan semua penjawat awam negeri Kedah dapat menuju ke garisan penamat pencen dalam keadaan yang selamat. Dan seperti mana yang termaktub dalam hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim juga, yang halal itu jelas, yang haram itu pun jelas. Jadi tepuk dada, tanyalah selera, yang mana yang lebih utama, sama ada keberkatan ataupun keberkatan dan rezeki dan keseronokan akan bekerja atau kenikmatan yang sementara. Itulah daripada saya. Kalau boleh kita ada siri kedua pula lepas ni. Untuk buah terakhir juga, saya rasanya tak adil kalau tak bagi kepada Tuan Ramli untuk bagi sikit dalam tempoh masa yang sedikit. Silakan.
Baik, terima kasih Tuan Moderator. Saya ingin tambah tadi berkaitan dengan pemberi maklumat dan pengadu. Minta maaf sikit lah ya. Mereka yang mengadu dan juga mereka yang melapor dilindung di bawah dua akta. Pertama, Akta Perlindungan Pemberi Maklumat, dan yang kedua, Akta Perlindungan Saksi. Ini merupakan senjata bagi mereka-mereka yang ingin membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Mereka ini dilindungi. Kalau kita tengok saksi, mereka yang terlibat secara direct, maka mereka ini boleh meminta daripada bahagian perlindungan saksi di JPM untuk mereka melindungi mereka dengan cara mereka boleh mengubah identiti dan sebagainya lah. Bagi mereka yang terlibat dalam memberi maklumat, identiti pemberi maklumat ini tidak wajar, tidak boleh diberitahu pada mereka yang ingin meminta, khasnya kalau di mahkamah dan sebagainya. Jadi ini merupakan senjata bagi mereka-mereka yang ingin memberi aduan dan juga memberikan maklumat kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, khasnya. Namun demikian, akta ini juga dipakai kepada mana-mana agensi penguatkuasa undang-undang. Baik, sebagai pengakhiran, saya ingin berterima kasih kepada Embas, Puan Pengarah Jitu, dan juga pada sesi pada hari ini. Saya sebenarnya bersyukur, alhamdulillah, banyak-banyaklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya dipertemukan di sesi ataupun majlis seperti ini pada hari ini untuk bertemu dengan para penonton. Sebab saya di sini hadir pada hari ini telah diamanahkan. Telah diamanahkan kita sebagai pegawai SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, yang menguatkuasakan undang-undang berkaitan dengan pencegahan rasuah untuk memberi nasihat. Kerana ini merupakan salah satu tanggungjawab saya. Bukan hanya kepada jabatan saya bertugas, namun ini daripada Allah yang Maha Esa. Saya akan dipertanyakan besok di akhirat kelak, apakah peranan saya dalam menjadikan negara ini, khasnya ataupun Kedah ini bebas daripada rasuah. Apakah peranan saya? Tanggungjawab saya. Jadi saya ingin menasihatkan diri saya dan mereka-mereka yang mendengar sesi ini pada hari ini supaya pertama sekali kalau ada pengetahuan berkaitan dengan kes-kes rasuah, laporlah kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Kerana tanpa ada aduan dan juga laporan daripada tuan-tuan sekalian, kita tidak dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif. Amanah dan tanggungjawab ini bukan eksklusif kepada pegawai SPRM, tetapi pada tuan-tuan juga. Jadi tuan-tuan bersamalah dengan SPRM. Bersamalah, dengan takut dengan pegawai SPRM. Tak makan orang pegawai SPRM ni. Kita sama-sama melihat dan juga melaksanakan, menjadikan negara kita ini bebas daripada jenayah rasuah. Sampai bila kita hendak melihat, sampai bila kita nak melihat bahawa banyak kes-kes rasuah ini muncul di dada-dada akhbar, di media-media masa. Kita tak mahu perkara itu berlarutan. Kita nak, perlu dan harus bersama-sama dengan SPRM, kalau di penyawat awam dengan Jitu, dengan agensi penguatkuasa undang-undang, melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita semua untuk melihat bahawa negara ini bebas daripada rasuah. Ini merupakan perkara yang sangat penting bagi saya sebagai pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah yang telah diamanahkan untuk melaksanakan tugas ini. Kalau tidak, kita biarkan saja jenayah ini terus berleluasa, pasti satu hari anak cucu kita akan menangis, meratapi kegagalan kita sebagai pegawai kerajaan, khasnya sebagai anggota-anggota pemimpin, khasnya dalam melawan musuh utama kita, untuk melihat bahawa negeri Kedah, negara Malaysia ini maju, kerana rasuah ini merupakan barah yang akan menghancurkan mana-mana peradaban dan juga empayar dalam dunia ini. Maka dari itu saya di sini mengambil kesempatan, berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bersama-sama dengan tuan-tuan untuk sama-sama saling menasihati, sama-sama saling mendapat sokongan daripada tuan-tuan untuk membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dan juga kepada mana-mana agensi penguatkuasa undang-undang di dalam negara ini. Bersama-samalah kita berjuang dan juga berjihad untuk menghancurkan dan juga
memusnahkan jenayah rasuah ini di dalam negara kita. Terima kasih. Panjang, penutup tu panjang. Jadi untuk sebelum tuan-tuan, sebelum saya labuhkan tirai untuk kita tutup pada sembang santai pada hari ini, jadi saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada penonton yang FB Live, ingat tanggal 5 hari ini, kita sebenarnya bukan sahaja untuk sembang kosong, tetapi sebenarnya kita cuba untuk bersama-sama dalam menerajui, membenteras gejala rasuah dan memantapkan kepada integriti. Jadi untuk itu kita bertemu di lain hari dan masa dalam keadaan yang santai. Ingat, sembang santai MBS bukan sembang kosong. Sembang santai MBS.